الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hormati tuan pengurusi, tuan kampung, tuan imam, tuan bilal, tuan haji, puan hajah, abang-abang, kakak, sidang jemaah, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selama-lamanya puji-pujian hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Nabi besar junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pada malam ni Allah Subhanahu wa taala temukan kita semula. Lama dah tak jumpa, lama dah tak bersua, lama dah kita tak berada dalam majlis yang mulia. Sebentar mati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala pilih kita sekali lagi nak datang ke surau ni. Allah taala pilih kita sekali lagi untuk menyahut panggilan ilahi. Panggilan agung yang dilaungkan, yang ulang-ulang kita sebut, ramai yang dengar tapi ramai yang tak datang. Jadi yang datang ni tuan-tuan, ni bukan calang-calang orang, bukan biasa-biasa yang datang. Dapat datang pula tempat yang mulia, tempat yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, kebaikan. Tuan-tuan, ini tempat yang Allah paling suka, tuan-tuan. Kan ulang kita selalu sebut, ketua kampung rumah dia lagi besar, lagi cantik, kapet dia lagi tebal, lagi baru, tuan-tuan. Tapi Allah tetap suka yang kat sini dulu. Pengurusi rumah dia lagi panjang, lagi sejuk aircon. Tapi Allah kata sini juga yang disuka, sini juga yang disayang. Maka tuan-tuan, mudah-mudahan kita ni, orang yang dapat datang, yang dipilih datang ni, juga menjadi orang yang Allah suka dan Allah sayang. Ini kita nak tempat yang Allah suka, Allah sayang, dan yang datang ni pun adalah orang yang Allah suka dan Allah sayang. Amin ya rabbal alamin. Penuh dengan rahmat, tuan-tuan, tempat ni melimpah rahmat Allah curahkan ke tempat ni, ke masjid ni, ke surau ni, saat ini, ketika ini. Tuan-tuan, rahmat ni bukan habis kat sini, tapi rahmat ni kita bawa balik, tuan-tuan. Ibu-ibu, kita bawa balik rahmat, bukan Abang Mat, bukan Haji Mat. Bawa balik rahmat Allah. Kak, kita suka kak kalau laki kita balik, bawa balik sate. Abang bawa sate, bawa asam pedas ikan pari. Apa nama budak ni? Kedai dia sedap juga asam pedas dia. Gitulah tu kan. Oh, suka kita bawa belangkas pula tu. Kan? Sayang abang, cinta abang, kasih abang, cuk. Bawa balik duit apa?
Suka gitu. Tuan-tuan, ibu-ibu, akak-akak, yakinlah bahawasanya apabila suami kita, anak-anak laki kita balik daripada masjid, daripada surau, dia membawa balik rahmat Allah yang jauh lebih mahal, lebih baik, lebih berharga daripada sate mi Bandung asam pedas mungkin. Allah Akbar. Ini itu. Ini. Dapat lagi pula duduk dalam majlis ilmu, lagi bertambah-tambah ganda, lagi bertambah-tambah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, namun begitu, kurang lebih kira-kira 3, 4, 5 bulan yang lepas, kita tak dapat nak pergi surau. Kita tak dapat nak pergi masjid. Tak boleh pergi. Luar biasa kali ni. Luar biasa. Biasanya memang tak nak pergi. Memang jenis degil himol kata orang Melayu. Kan? Memang tak nak pergi. Payah berkerah, payah kena pukul, kena marah. Kan? Baru nak pergi, betul? Memang tak nak pergi. Tapi kali ni nak pergi tak boleh. Pelik pula kita. Kenapa tak boleh? Masjid ada, surau ada, tak hilang, tak kena colik. Pak Imam ada, nampak pergi tadi. Azan pun ada. Tapi nak pergi, nak masuk, tak boleh. Cubalah masuk kalau berani. Sila air bulan naik lori kita, betul? Nasib tak baik naik lori, tuan-tuan. Kawasan larangan, tuan-tuan. 3-4 bulan lepas, tuan-tuan. Pelik. Saya rasa, tuan-tuan, orang-orang lama kat sini pun saya rasa tak pernah jumpa je kan. Tak pernah jumpa kan. Nak pergi masjid tak boleh. Pernah dulu? Tak ada kan. Memang inilah, memang betul-betul bersejarah. Tak boleh pergi. Agaknya Tuhan nak ajar kita. Nak ajar orang ni. Degil sangat. Panggil-panggil tak nak datang. Panggil-panggil tak nak datang. Tak boleh datang. Padan muka kau. Termenung. Tu yang bergaduh sampai. Bergaduh je. Tu kat pintu pagar masjid bergaduh. Nak sembahyang Jumaat masa tu yang 40 orang. Yang 40 orang. Dah cukup 40 orang. Tutup pintu. Gaduh. Oi, masih bapak engkau kata dia. Ilah. Baru jadi pengurusi dah berlagak dah. Pengurusi sampai kata aku tak nak datang lagi minggu depan. Takut dia. Gaduh, tuan-tuan. Yang saya peliknya, Jumaat dah cukup 40 tak datang, tak boleh masuk lah. Jumaat dah cukup 40 tak boleh masuk. Asar memang tak cukup 40, datanglah. Maghrib datanglah. Masjid yang sama, kapet yang sama, imam yang sama, tempat yang sama. Tapi datang tak? Tak datang pun. Acah je. Acah-acah macam nak datang. Kalau betul kau nak datang masjid, tak dapat masa Jumaat, datanglah asar sekarang, datanglah maghrib sekarang. Sama je. Tak datang pun. Tak ada pun. Ini sembang dadah terbang. Pelik orang macam ni kan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, namun begitu ada beberapa orang yang kita katakan mereka ni beruntung. Boleh kita katakan mereka ni bertuah. Kenapa? Dapat pergi masjid, dapat pergi surau, dapat masuk, dapat solat, dapat beramal macam mana, macam biasa. Di saat orang lain tak boleh buat, tak boleh masuk. Siapa, tuan-tuan? Imam Bilal menuju. Barangkali, tuan-tuan, ini Allah Ta'ala nak tunjukkan, nak nampakkan kepada kita tentang kelebihan orang yang kekal, selalu hatinya terpaut di masjid. Tuan-tuan, dunia lagi Allah nak tunjuk, dunia lagi Allah nak nampak. 3 orang yang ni Pengurusi pun tak boleh. Teranglah masuk kalau berani. Kalau kantor, naik lori. Tuan. Yang main-main. Kita cukup takut tentang SOP ni, tuan. Allah Akbar. Hanya orang yang beruntung.
Tapi ada juga satu golongan lagi yang kita rasa sangat beruntung juga. Beruntung juga. Selain daripada Imam Bilal Noja ni, ada lagi satu guru yang kita sebut yang tak kurang untung ni, malah rasanya lebih beruntung. Kenapa? Kerana dia tak pergi pun masjid, tak boleh pun pergi surau, tak boleh pergi masjid, tapi segala amalan dia, solat dia, ibadah dia, Allah Ta'ala perintahkan malaikat tulis macam dia pergi ke masjid, pergi ke surau, pergi berjemaah. Tuan-tuan, untung tak orang ni? Untung lah. Tak pergi pun, tak boleh pergi. Bukan tak nak pergi, tak boleh pergi. Tapi semayang dia kat rumah, ibadah dia kat rumah, amalan dia kat rumah, Allah kata tulis macam dia pergi surau, macam dia pergi masjid. Ada ke? Ada. Siapa mereka ni tuan-tuan? Saya rasa tuan-tuan boleh jawab. Orang yang istiqamah. Istiqamah dia tuan-tuan. Memang itulah tempat dia. Surau, asal kata azan, memang surau lah pergi dia. Asal kata yang masuk waktu, masjid lah pergi dia. 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, memang masjid dia. Tak senang dia semayang kat rumah. Semayang rumah ni kan tak sama macam semayang kat masjid, kan? Tak sama macam semayang kat surau. Tuan-tuan, kita jangan cerita pahala lah, kan? Pahala ni kita cerita ni sekarang panjang. Kita cerita yang senang, cerita fokus ni. Fokus semayang kat rumah, khusyuk semayang kat rumah dengan khusyuk semayang dekat masjid dengan kat surau. Semayang kat rumah, kan? Kalau tak cekal hati ni, kan? Memang rakaat pun lupa, tayat awal pun lupa, doa kunut hanyut, kan? Tak tentu arah semayang rumah ni. Baru angkat takbir, dah orang sebelah rumah taman, peng. Semayang, bapak tak tahu hormat orang. Semayang kan, bapak ni, tengah semayang maki amun orang. Tuan-tuan, tak tentu. Tengah-tengah semayang, pong, terbalik kat dapur. Kucing panjat meja, kucing panjat sinki. Aduh, jenahak tadi, baru belikan jenahak tadi, RM30 sekilo. Sapan. Nak semayang ke nak pergi kejar kucing? Nak semayang ke nak pergi kejar kucing? Tenteram tak hati kita. Dengan anak berlari sana, berlari sini, cucu balik kan. PKP cuti lama, cucu balik, tak reti-reti nak balik rumah dia. Tak boleh balik ya, kata dia. Kan? Tak boleh balik, PKP kan. Duduk rumah ayah, sangkut sampai 4-5 bulan. Aduh, habis beras aku. Kan? Tak tenang kita. Kan? Dengan TV lagi, terjerit. Raja lawak kan. Aduh. Sebab tu, khusyuk tenang kita, semayang kat masjid, semayang kat surau. Jauh beza tu kan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dengar bunyi azan, seruan azan dan dia tahu daripada mana, dia kenal itu azan, pasti itu azan, tahu kat mana datangnya, dia tak pergi berjemaah, tuan-tuan, semayang dia tadi tu tak ada harga. Semayang dia tadi tak ada kira kata Rasulullah. Tak ada nilai. Maknanya apa? Semayang sekadar melepaskan tanggung jawab ni. Markah tak ada lah. Datang peksa je. Datang peksa. Tapi sahaja aku ambil peksa. SAP. Kecuali kata Rasulullah, siapa yang boleh? Ada 2 golongan. Pertama, orang yang sakit dengan orang yang musafir. Ini dia. Tuan-tuan, sakit dia rupanya yang ada peluang keringanan untuk kita tak pergi berjemaah. Tak pergi berjemaah, bukan tak solat. Hari ni orang sakit terus tak solat dia. Berapa ramai tu tuan-tuan kita tengok kat hospital. Duduk hospital terus tak sembahyang. Kenapa tak solat? Tangan wire cakit-cakit kata dia. Tangan bungkus, kaki patah ni, macam mana nak wuduk apa tu? Allahu Akbar. Solat ni tuan-tuan, tak ada keringanan.
Sebab itulah kita ni nak cadang-cadang sama-sama kita. Kita tambah ataupun tukar menu hadiah kita bawa ziarah orang sakit. Biasa ziarah orang sakit kita bawa apa? Apple, limau, kan? Buah pear. Durian jarang orang bawa kan. Durian letak kanan kita saya. Kan? Jarang bawa durian. Kan? Nak bawa parang semua kan. Itu yang biasa kita bawa, betul? Tapi ini kita nak cadang sama-sama ni. Kita tambah satu lagi ni menu. Apa nama dia? Kita bagi dia sabun tayamum. Dia macam dengan sabun ni macam buku tu kan. Sabun tayamum lah. Kalau tulis tu sabun dalam saya. Untuk tayamum, debu tayamum. Debu. Dia jadikan bentuk seketul kan. Seketul tu. Ada jual dekat kedai hospital bawah tu. Memang saya pernah nampak. Kan? Ada jual kat kedai bawah hospital tu. Yang kedai bawah tu, yang budak dia pakai baju kuning tu. Yang kalau kita pergi hospital bau jagung tu, nyocok bau jagung gebus kan. Aduh. Kalau lapar lagi hujan lagi le kan. Rasa nak ngelupur kan. Kat situ ada jual. Tambah benda tu. Tak payah susah-susah selit-selit kat dinding. Apa ni? Cari debu nak tayamum. Payah. Sampai cari celah tingkap mana debu. Kalau tempat kita ni, kalau kata Pak Arab Manggali ada kan debu. Tempat kita ni kalau cari celah tingkap, rasanya yang ada apa? Tak cicak. Tak cicak. Tak dia tengok tu cicak. Bukan surau ni lah, surau lain lah kan. Surau ni bersih kan. Aduh. Tambah satu lagi. Kita punya hadiah pada ziarah orang. Maknanya apa? Tak ada keringanan langsung pada mendirikan solat. Dia tak macam haji. Haji ya. Kenapa tak pergi haji? Nombor belum naik kata dia. Kan? Saja kan nombor saya tak naik lagi. Bila? Tak silap 2085 kata dia. 2085. Kalau ada pun tinggal tulang je betul. Kalau ada tulang je. Tulang je lah yang nombor. Itu. Tak pergi sebab nombor tak naik. Kenapa tak puasa? Kan? Oh saya musafir. Ada rukhsah. Uzur ada rukhsah. Kenapa tak sembahyang? Tak ada. Sebab tak boleh diri, kita boleh duduk. Tak boleh duduk, kita bersandar. Tuan-tuan ni kena ingat ni. Ada orang duduk dengan sandar, satu perkara yang berbeza. Sama tapi tak serupa. Ada orang tu bukan orang sini lah. Orang sini bagus kursi dia bagi. Saya setuju kursi macam ni. Ada orang asal duduk atas kursi, sandar. Kesenang ni kau semayang. Tuan-tuan, sandar ni kan kalau kita kat katil kan. Kita kat katil kan. Kita semayang kat katil. Tak sihat demam kan. Berapa ke? Duduk kat katil tu. Tak boleh rasa nak tumbang. Rasa nak hitam. Tak boleh. Kita dirikan kepada katil kan. Baru kita menyandar kan. Macam tu. Sama lah kita. Kan? Duduk dulu tak boleh menyandar. Ni tak asal duduk je. Weh geram pula tengok ni. Kan? Oh senang ya. Baik, pergi kan. Dah lah kaki kursi tu kalau lajakkan ke belakang lagi. Orang nak sujud kat belakang tu masuk buah kursi je. Aduh, langsung tak ada kira lah. Kan? Patut-patut kan kursi tu dah berapa kali pesan. Kaki belakang dia tu macam kaki belakang kita berdiri. Mesti sama sap dengan tumit orang sebelah. Tu. Berapa kali cakap. Tapi bukan tempat tuan-tuan lah, tempat lain. Berbuih mulut aku cakap. Sedatang ada lagi kan. Aduh. Kan? Bukan marah. Cakap kan. Bukan marah, geram je kan. Tu. Tak ada keringanan. Tak boleh duduk, kita sandar. Tak boleh sandar, kita ngiring. Ngiring tak boleh ustaz. Tak boleh, sakit ngiring. Tak boleh ngiring, baru kita baring. Baring pun tak boleh ustaz. Tulang belakang ni, aduh. Sakit. Sengal bisa. Tak boleh baring, dia pakai mata. Betul? Syarat mata. Mata pun tak boleh. Mata ni buka lama tak boleh berair, benanah apa semua. Banyak aspek mata je. Kalau mata pun tak boleh, guna hati. Gerak hati. Hati pun tak boleh kata dia. Bisa ukur banyak, gelap hati dia.
Hati banyak asap. Gelap tak nampak. Tuan-tuan, kalau hati pun tak boleh, sila mati. Sila mati. Tahu kau kan? Sila mati. Ingat, itu betapa beratnya solat tadi. Sehingga matilah baru kita terlepas daripada mengerjakan kepada solat. Apa lagi kata Rasulullah? Yang kedua tadi kita musafir. Musafir baru kita ada kelepasan daripada berjemaah. Kerana orang musafir ni dapat hadiah. Orang musafir ni Allah bagi hadiah. Kita boleh jamak dan kasar. Ada orang hari ni pula kan, payahlah jamak-jamak kasar ni kan. Kita buat je macam biasa. Sekarang kita dah naik kereta, senang, tak penat, ada aircon apa semua. Kata Rasulullah. Ada dulu sahabat ada cakap macam tu, kurang lebih. Kata Rasulullah, jangan sombong. Jangan sombong. Ini hadiah daripada Allah. Allah hadiahkan untuk orang bermusafir. Untuk orang yang berjalan-jalan ni. Susah berjalan ni tuan-tuan kan. Nak cari tempat semayang dengan kain, tahta pelakung dengan tempat wuduk semua kan. Maka Allah bagi keringanan. Boleh jamak dan boleh kasar. Kita nak gerak daripada Sagil ni. Daripada Parit 3 ni. Nak gerak. Nak pergi Kuala Lumpur. Agak-agak nak gerak pukul 1 kan? Sebab pukul 2 dah janji dengan Abang Ipok, dengan saudara nak jumpa kat air keruh saya. Dah janji dah. Tengah siap-siap lah, janji Melayu kan? Tengah siap-siap kemas-kemas apa semua, orang pun azan. Alamak tuan, dah azan 1 lebih. Dah azan. Macam mana ni? Nak solat dulu ke nak terus jalan? Dah janji pukul 2. Kalau solat ke tangguh lagi solat nanti lambat. Dah janji dah nak jumpa pukul 2 ni. Nak jalan terus ke nak solat dulu? Dah macam mana? Afdalnya solat lah. Kita dulukan solat. Namun ada keringanan untuk orang macam ni. Kita dibolehkan meneruskan perjalanan. Dan kita dibolehkan jamak solat zuhur tadi. Syaratnya kita mesti keluar daripada negeri kita. Sempadan kita. Contoh kita keluar ke Sentasik tu kan. Keluar ke Sentasik tu sampai dekat Melimau tu kan. Kita singgah masjid kat Melimau tu, semayang lah. Kita semayang apa? Jamakkan zuhur tadi. Zuhur tadi kita jamakkan, tapi tak boleh kasar. Tak boleh kasar. Kita buat 4 rakaat tamam. Habis semayang zuhur 4 rakaat, terus bangun, kita tarik asar tadi. Asar, kita tarik, takdimkan dia. Takdimkan dia dan kita kasarkan dia 2 rakaat. Apa lagi nak? Kemudahan Allah beri. Kita ni dalam beribadah banyak sangat kemudahan, banyak sangat keringanan. Nak banding dengan orang-orang dekat tempat lain. Nak banding dengan saudara-saudara kita dekat negara-negara lain. Betapa berguntungnya kita hari ni. Ni Allah Ta'ala bagi kita kebahagiaan, kesenangan dalam mengerjakan ibadah. Dapat pergi surau, kapet pula baru, la ilaha illallah. Tenggelam tu mek tadi, Mam. Tenggelam tu mek. Asal rasa macam lain. Kapet baru betul. Ni rezeki PKP kan. Duduk pula dalam aircon kan. Ngandur pula kat dinding. Main dinding ni semua ada nama kan. Semua dah booking ni. Bukan suka-suka sandar tak boleh. Dinding tu imam punya. Dinding ni ketua kampung, jangan usik kan. Kau nak sandar tempat lain kan. Jangan main tu kan. Semua dah booking, semua dah ada tuan kan. Dia macam tiang kat Masjid Nabawi. Ni tiang Aisyah, ni tiang ni semua dah ada nama. Apa lagi nikmat Allah yang kita nak nafikan? Fa bi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Ulang-ulang sebut. Allah, untunglah kita tuan-tuan. Tuan-tuan hormati Allah Subhanahu Wa Taala. Balik kita cerita tadi. Kita tak dapat hadir ke masjid 4-5 bulan yang lepas. Tak boleh nak berjemaah, tak boleh nak berkumpul macam ni biasa. Tak boleh nak duduk dalam majlis ilmu. Kerana apa? Kerana Allah sedang menguji kita. Dan kita masih lagi dalam ujian Allah. Kita belum menang. Kita baru hampir menang.
Tapi ni pun seram sejuk kan. Nombor dah naik selalu kan. Nombor dah naik selalu, seram juga rasa kan. Ala kulli hal tuan-tuan kan. Kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah seteruk sehebat ujian bangsa-bangsa umat-umat Nabi yang dahulu. Nak banding dengan mereka, mereka dahsyat tuan-tuan. Ujian mereka kita tak boleh fikir dengan otak kita. Bayang kalau ditelangkupkan bumi tu terbalik ke bawah, air jadi laut terus. Macam mana tu? Kita punya azab yang tak boleh fikir sampai. Digoncangkan gunung hingga hancur gunung tu. Ditiupkan angin sampai manusia jadi batu sejuk. Terbelah langit keluar api, terbelah bumi keluar air. Na'udzubillah tuan-tuan. Ini azab bangsa-bangsa dahulu. Ujian-ujian mereka tuan-tuan. Kita hari ni Allah hantar satu ujian juga. Berapa besar makhluk yang datang ni? Besar macam mana? Ultraman? Besar raksasa? Tak ada pun. Habis besar mana? Besar nyamuk? Nyamuk pun besar. Semut pun besar. Abuk pun besar. Debu pun besar. Sebab kita boleh tengok kan. Ni lagi halus. Tak boleh nampak. Kalau pakai teropong yang sekodeng orang pun tak nampak. Nak tengok kena pakai apa? Kena pakai sekop. Bukan sekop. Benda nak nyambut tengok. Kan? Tu. Akup lah kan. Kop kan. Abang Akup ke Haji Akup gitulah. Kop. Pakai kop baru nampak. Punya dia kecil. Punyalah halus makhluk yang Allah hantar yang bernama virus. Nak banding dengan saiz kita, dengan saiz virus tadi, tuan-tuan, bukan tandingan. Bukan tandingan virus tu dengan kita. Patutnya, alah, geramnya aku. Tenyih-tenyih buang gitu. Betul kan? Bukan tandingan kita, virus tu. Tapi tuan-tuan, ini Allah nak beritahu, nak tunjukkan pada kita. Betapa lemahnya kamu. Betapa fakirnya kamu. Tak ada apa-apa korang ni. Kita semua ni tuan-tuan. Semuanya atas ihsan, kesian, kasih sayang, pemberian daripada Allah. Apa yang kita ada hari ni. Ulang-ulang kita sebut. Datang daripada perut mak, telanjang, bogil, satu benda pun tak ada. Seposen pun tak ada. Selai kertas pun tak ada. Kita disambut dengan kain lampin. Betul? Disambut dengan kain lampin, dibungkus dengan kain lampin yang berwarna putih. Sampai masa satu hari esok, kita nak dihantar balik semula. Telanjang, bogil balik tuan-tuan. Bagaimana kita datang dulu. Dan kita dibungkus juga semula dengan kain yang sama warnanya. Sama ada kita perasan tak perasan, Allah tunjukkan. Bagaimana warna kain yang menyambut kita lahir, begitulah juga warna kain yang menghantar kita pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jarang orang kapan warna pink tak ada kan? Tak tahu kampung ni tak ada kan? kan? Lampin pun saya rasa belum ada lagi orang lampin sambut baby warna coklat ke warna hitam, tak ada kan? Ini tuan-tuan, Allah nak ingatkan, inilah warna yang sambut kamu datang, dan inilah warna kain yang hantar kamu pulang. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang tuan-tuan. Datang hujan pada kita, habis porak kanda kita. Kecil je makhluk yang Allah hantar kita. Tombang semua, terlongkop semua. Mana-mana negara yang hebat, yang megah, yang angkuh, sombong, menggelarkan diri mereka sebagai kuasa tentera, kuasa dunia, polis dunia. Tuan-tuan, mana dia? Amerika Syarikat, yang tak boleh diusik rakyat dia. Guntuh satu bangunan dekat Amerika, habis satu negara orang, satu negara dikerjakan. Hancur lebur negara orang dikerjakan. Kenapa? Kerana nak balas sebab runtuhkan satu bangunan. Tu pun tahir dan tidak. Dia hancurkan negara lain, hancur lebur kerana satu bangunan runtuh.
Hari ni Allah hantar peringatan, Allah hantar petunjuk, Allah hantar balasan. 130,000 orang yang mati, tuan-tuan. Apa yang dia boleh buat? Apa yang dia boleh buat? Rakyat dia pun dia tak boleh ajar nak mematuhi SO. Tak ada. Tak mampu dia nak menentang ujian makhluk yang Allah hantar ni, tuan-tuan. Kita tengoklah, tuan-tuan, ranking negara 10 top 10 yang tumbang kerana COVID ni, semuanya negara-negara yang satu ketika dia angkuh, dia sombong sebagai kuasa dunia, naga ekonomi, naga Asia. Kononnya, mana naga dia? Mana naga? Angka yang dibagi pada kita tu bukan angka sebenar. Dia sorok angka sebenar, tuan-tuan. Cerita dia sampaikan rumah mayat, tak boleh nak uruskan mayat yang datang. Tak mampu, terlalu banyak. Takkan itu je angka dia. Itu angka yang disorok. Mana negara-negara yang menggelarkan diri dia kuasa nuklear? Tehran, India, Rusia, semua top 10. Ini semua top 10. Yang angkuh, yang sombong, yang berlagak dulu. Entah. Ini Allah hantar peringatan pada kita semua. Nak kita fikir selalu, nak kita kenang selalu. Tapi mujurlah, negara kita ni agak tak berapa nak membiak, tak berapa nak menjadilah, mudah-mudahan. Janganlah, jangan berulang-ulang, jangan balik-balik, jangan balik-balik. Tak berapa nak menjadi, tak berapa nak membiak kuman COVID. Kita ni, tuan-tuan, kita ni dijangka kira-kira bulan 10 nanti. Bulan 10 nanti baru boleh keluar rumah. Kalau ikut kira-kira jangkaan kita yang itu hari masa mula-mula kena, bulan 10 ni kita ni baru boleh keluar rumah, tuan-tuan. Bulan 1 tahun depan besok baru boleh pergi sekolah. Jangkaan Kementerian Kesihatan macam tu sekali, persiapan dia. Tapi hari ni alhamdulillah minggu ni dah sekolah. Geram. Hari tu ada geram sikit. Dah lama cuti dah. Dah macam makan pencen dah tu. Duduk rumah cukup bulan ambil duit. Cukup bulan ambil duit. Ada moratorium kat tu, kereta tak payah bayar, rumah tak payah bayar. Ada. Tapi alhamdulillah, apa pun kita bersyukur. Allah redakan penyakit ni. Tak jadi. Tak membiak sangat dia dekat kampung kita ni, dekat negeri kita. Tak nak jadi. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab apa? Wallahu alam, tak tahu. Agak saya barangkali mungkin kerana sikap orang kita. Sikap orang kita. Tuan-tuan ingat tak? Sikit hari dulu ada keluar dekat Google, lepas kita PKP tu, dia orang buat kajian dekat Lembah Kelang aja, orang kawasan sana memberi tips duit lebih lah kepada Grab berpuluh ribu, tuan-tuan, dalam masa PKP. Berpuluh ribu. Budak-budak yang hantar nasi, hantar makan, hantar kuih kat rumah tu, katalah RM10 dia bagi RM12, kata RM12 dia bagi RM15 kan. Budak-budak tu berpuluh ribu dapat. Total dia, tuan-tuan. Orang sedekah, bersedekah. Dan saya yakinlah, tuan-tuan, kita semua dalam PKP pun luar biasa. Saya tengok mana-mana masjid, mana-mana surau, mana-mana orang-orang yang berada, macam bersemangat mereka membantu saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang keputusan ekonomi yang hilang kerja, hilang perniagaan semua. Tuan-tuan, kena kuarantin, kena duduk rumah, tak boleh keluar, tapi nasi datang, beras datang, sardin datang, apa semua. Orang hantar semua. Derma, sumbang, sedekah, tuan-tuan. Ini agaknya, tuan-tuan. Kan Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam kata, sedekah tu adalah ubat. Sedekah tu ubat, tuan-tuan. Ingat lagi tak? Sedekah tu ubat, tuan-tuan. Jangan takut nak bersedekah. Jangan takut nak keluarkan duit ni. Hikmah dia sangat banyak. Sangat banyak. Ulang-ulang kita sebut. Tak mampu nak ceritakan. Syak tempat tu tak habis. Antaranya sedekah ni menjadi ubat. Menjadi pendinding kita daripada bala Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pernah cerita dulu kan. Budak yang panjat pokok ambil telur burung.
Burung tu ngadu dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman hantar jin suruh pelangkong budak ni. Jangan curi telur burung. Tiba-tiba jin ni kena pelangkong balik dengan malaikat. Allah hantar malaikat jaga budak ni. Kena pelangkong balik jin ni. Minta MC jumpa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata, kenapa engkau lah kena? Engkau lah berbungkus-bungkus, berikat-ikat. Kata jin tadi, saya baru nak kerjakan budak tu, tiba-tiba datang malaikat Allah yang ngejarkan saya pula. Panggil budak tu kenapa? Budak tu cerita, tiap-tiap pagi sebelum saya masuk hutan, saya bersedekah sekeping roti kepada fakir miskin. Kalau saya tak mampu, tak ada sekeping roti, saya koyakkan roti saya, bagi dia separuh, saya separuh. Tuan-tuan, itu roti sekeping. Ini kita belanjakan duit, belanjakan harta kita. Seberapa yang kita mampu daya bersedekah, lagi banyak Allah hantar rahmat perlindungan kepada kita tu. Ustaz datang ceramah, belanja makan kan. Contoh kan. Ni balik-balik waktu canai minum. Tak bukan marah, minta tanya. Allah. Gua je. Okey. Dalam soal tu belum. Sikit lagi. Kena SOP kena berhenti dulu. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi beri pesan pada kita. Kita hari ini sibuk dengan SOP. Kita takutlah nak langgar SOP. Tak boleh SOP. Jangan. SOP saja. Sekolah, pejabat, mana pergi semua SOP. Nak pergi supermarket SOP semua. Tapi hari ini kita lupa. Allah dah lama bagi kita SOP. Nabi dah lama cerita pasal SOP. Tapi banyak SOP dia yang kita langgar. Tudung tak pakai, aurat tak tutup, maksiat kita buat. Itu semua SOP Nabi, SOP Allah yang kita langgar tu. Orang takut dengan SOP KKM. SOP yang KKM kenal ni, yang kenalkan pada kita ni pun, rupanya bila kita baik belik kitab, dah lama Nabi cerita, Nabi beritahu tentang SOP. Masa-masa wabak zaman Nabi dulu, sibuk penyakit apa? Ta'un. Sibuk penyakit kusta. 25,000 orang sahabat wafat di Syam dulu. Cerita penyakit wabak, penyakit tahun dulu. Nabi pesan dengan kita dalam musim-musim wabak ni, kita ni cara kita nak menghadapi wabak, Nabi kata apa? Selamatkan diri, larikan diri daripada wabak, daripada penyakit, macam kamu lari daripada singa, kata Rasulullah. Takutkan wabak, takutkan penyakit, macam takut dengan singa. Tuan-tuan, singa tuan-tuan, bukan singa mesin jahit. Singa yang makan orang tu. Saya dulu ceritalah 10 tahun lebih dululah. Kalau saya ni kalau pergi zoo, saya suka pergi zoo Johor depan sekolah dulu, kat Mahat tu kan, depan sekolah tu. Sebab apa? Beza zoo Johor dan tempat lain ni. Kalau zoo Melaka ke zoo negara tu, nak tengok rimau boleh, tapi tu mana rimau? Nampaklah ujung telinga nampak sana jauh. Tu zoo Melaka. Zoo Johor kan, tak tahulah sekarang kan. Kalau dulu bila datang dia dekat-dekat. Rimau sebelah kaki kita ni, sangkor dia. Jalan. Tak tahu sangkor depan tu, rimau kat tepi. Lalu kat tepi tu, agak dia negur ni. Dia negur je, bukan ngaung pun. Dia negur. Gitu. Ya Allah. Rasa apa? Rasa nak tercabut seluruh. Hilang telur pun. Beranjak. La ilaha illallah. Tuan-tuan, itu baru rimau, belum singa. Rimau tu baru label-label Menteri Kanan, bahagian keselamatan kan. Itu baru label dia tu je kan? Belum raja lagi pun dah rasa macam tu tuan-tuan, apa lagi singa. Nabi kata lari. Jangan ngadi-ngadi nak lawan. Tuan-tuan berani ke lawan singa? Tak payah kan. Lari. Takutkan wabak, takutkan penyakit, kata Rasulullah, macam kita takutkan dengan singa. Larikan diri kita tuan. Apa lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kamu tahu di kawasan itu ada wabak, kamu tahu kawasan itu ada penyakit, jangan pergi. Dan kalau kawasan kamu pula ada penyakit, kamu jangan keluar. Jangan jadi ejen pula yang menyebarkan. Dengar cerita dekat Cendol Faizin. Wah, apa cerita? Kan tu ada positif COVID. Ya ke? Ya kan. Jom kita pergi.
Bukan siapa? Kita test lah, tengok kebal ke tak kebal kita ni. Dulu kan ada belajar gayung mandi minyak panas apa semua kan. Oh, nak test pula masa tu berani kan dia belagak. Tuan-tuan tak payah ngada-ngada nak pergi test. Dah tentu tempat tu tengah di kuarantin apa kan. Jangan ngada-ngada test lah apa semua masa tu legatan nak pergi makan cendol apa semua kan. Kalau tak pergi pula kan. Aduh, orang kita ni tuan-tuan. Apa lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi pesan pergaulan pada musim wabak. Nabi suruh kita menjarakkan diri. Jarakkan diri. Sebab kita ni tak tahu tuan-tuan siapa di kalangan kita ni kan. Jadi Nabi pesan jarakkan diri. Apa yang kita buat hari ni, kita solat macam ni Nabi pesan, Nabi dah beritahu dah. Bukan KKM yang hashtag. Nabi dah lama hashtag gitu. Kan? Hashtag stay at home, hashtag apa social distancing dah benda gitu kan. Rupanya Nabi dah lama ngajar tentang social distancing. Penjarakan sosial. Kata Nabi dalam musim wabak, jarakkan diri kamu antara kamu ni selembing atau 2 lembing. Ni kita bagi ni. Kita jarakkan solat ni. Nabi kata ikut selembing atau 2 lembing. Ikut kita lah. Lembing Melayu kan tak panjang. Kan? Lembing Melayu kata kalau tuan-tuan rasa ni selembing tak cukup, tambah 2 lembing kan. Ikutlah akak suka selembing ke 2 lembing kan. Ikut akak lah kan. Tuan-tuan yang fikir lain pula kan. Ni kan. Ni. Rupanya Nabi dah ajar kita tentang perkara ni. Penjarakan sosial ni dah ada dah zaman Rasulullah. Peringatan daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita menjarakkan diri kita. Apa lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan? Nabi pesan supaya kita apa? Supaya yang hari ni pesen kita hari ni kan macam orang Jepun dah. Ada nak salam pun kena tanya dulu kan. Rupanya tuan-tuan, Nabi dah ajar benda ni. Satu ketika ada satu kabilah daripada Bani Saqif. Oh, masuk waktu. Sekejap lagi, seminit Tak repot kan? Ini ada rakaman ni. Live Ada kabilah daripada Bani Saqif datang nak bai'ah dengan Nabi. Nak janji setia. Nak jadi geng lah senang cakap kan. Nak jadi geng. Nabi tahu dalam grup tadi ada beberapa 2-3 orang yang tak berapa sihat. Yang berpenyakit. Apa Nabi buat? Nabi kata, kami telah menerima bai'ah kamu. Dan sekarang kamu boleh balik, boleh pulang. Kita dah jadi geng, dah jadi kawan dah. Nabi tak bermusyafahah, Nabi tak salam dengan dia. Nabi tak salam. Nabi terima bai'ah, Nabi mengaku kan, dah terima bai'ah mereka dan mereka telah mengaku menerima bai'ah Nabi dan mereka minta dia balik. Yang kita buat hari ni dah. Kan? Sihat je. Dah lama Nabi kenalkan Nabi kita. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, ala kulli hal kita nak kena redha dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur Allah nak uji kita. Uji nak kena syukur, iya. Sebab Allah uji kita tanda sayang. Allah uji tanda sayang. Kalau Allah tak sayang, Allah tak uji, biar lantang kau. Bila Allah uji, tanda dia sayang pada kita. Bila kita diuji, kita bersyukur. Rupanya Allah sayang. Dan di sebalik ujian pasti ada hikmah yang kadang-kadang kita tak terfikir, tak terjangkau akal fikiran kita tentang hikmah daripada ujian. Tentang satu je kita nak bawa. Tuan-tuan, zaman musim PKP dulu kan, nak nikah tak boleh nikah. Kenapa? PKP berapa ramai yang tertangguh nak nikah, betul? Kat sini pun ada katnya kan. Lat-lat boleh nikah, bukan main lagi. Terus nikah. Nikah dah. Dah nikah dah, habis tu bila nak buat kerja, tengoklah habis PKP esok, kita buatlah jamuan, jemput orang kahwin dan semua. Tuan-tuan, dah nikah, dah selamat, keluar pula arahan, dah boleh buat majlis. Kita tanya dia, bila nak buat majlis? Tak tahu lah. Rasa macam, buat ke tak buat kakak? Tak buat dah tuan-tuan. Tak buat dah. Alah, nak jimat dia. Jimat dia. Gitu gini pun dah kahwin, dah dapat kata dia. Benda dapat tak tahu. Jimat tuan-tuan, kahwin musim PKP 2000 tak habis je. Tuan-tuan tak kahwin ni tuan rugi lah. Musim PKP kahwin tak habis 2000.
Beli bola kali tu gini upah imam, tak sampai 2,000 pun dapat kahwin. Dia janji lepas PKP nak pakai kahwin. Mananya budak-budak ni kan. Dalam PKP dah kena tak ada pakai kahwin. Ini antara hikmah dia. Mana nak cari kahwin murah sampai 2,000 tu? Mana? Yang haraplah. Ini hikmah PKP. Nampak tak? Dah lah, kita banyak-banyak kan. Dah jauh dah kita nak sebentar azan kan. InsyaAllah lah tuan-tuan ada kesempatan. InsyaAllah kita setiap bulan saya dah janji dengan tuan pengurusi kita. Paling tak ada pun sekali lah. Kan, saya datang ke surah tuan-tuan ni kan. Agak-agak tuan-tuan tak marah lah, tak menyampak. Tu dah ustaz ni kan. Marah-marah. Tak marah banyak-banyak tuan-tuan kan. Kan. Inilah, kita ni hari ni pun balik petang kan. Kalau kabur dulu kan. Ada kuliah saya minta maaf banyak-banyak pada tuan-tuan. Kan, yang baik-baik, yang elok-elok, yang bagus-bagus, semuanya datang kerana daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah, yang silap, yang buruk, semua sebab saya ni bodoh. Saya tak ada ilmu, saya lemah sangat nak banding dengan tuan-tuan yang lebih alim, lebih arif daripada saya kan. Mohon maaf saya pinta kan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.